Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, pelajar kelas 1 SBM MPI dan juga 1 SBM Elektronik ETN. Hari ini kita akan lihat ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Pertamanya, apa itu ayat tunggal? Baik, ayat tunggal ini dikenali juga dengan ayat selapis. Ataupun ayat tunggal ni ada satu subjek dan satu predikat sahaja. Berbeza dengan ayat majmuk. Ayat majmuk ni banyak. Maksudnya ayat tu lebih berlapis. Maksudnya dalam satu ayat tu sebenarnya ada banyak ayat lagi. Dia ada beberapa ayat tunggal dalam satu ayat. Tetapi dia akan digabungkan dengan contohnya kata hubung. Okey, dalam ayat majmuk ada 3 jenis. Ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan campuran. Untuk pancangan, dalam pancangan itu sendiri ada pecahan ayat majmuk, iaitu ayat majmuk pancangan relatif, komplement dan juga keterangan. Untuk pengetahuan kamu sahaja benda ni sebabnya nanti kalau kamu nak jawab soalan ataupun buat latihan, kamu hanya perlu tahu, kenal pasti kata-kata ataupun perkataan-perkataan yang menyambungkan ayat. Yang mana yang kata kunci tersebut yang kamu perlu tahu supaya kamu boleh cerakinkan, kamu boleh pecahkan ayat majmuk tersebut kepada beberapa ayat tunggal. Baik, untuk ayat tunggal ni kamu jangan fikir benda ni sukar sebabnya ayat tunggal ni mudah. Sebabnya ayat tunggal ni satu ayat ataupun yang mana saya terangkan sebelum ni, satu subjek, satu predikat. Contoh, kami mengulang kaji pelajaran. Kami subjek, mengulang kaji pelajaran, predikat. Selesai, satu ayat tunggal. Kita tengok lagi contoh lain. Kamu keluar. Kamu subjek, keluar, predikat. Pasukan bola sepak negara berlatih bersungguh-sungguh. Baik, dalam ayat ni kamu lihat mana satu subjek. Baik, subjeknya pasukan bola sepak negara. Predikat berlatih bersungguh-sungguh. Kalau kamu lihat pattern ataupun pola bagi setiap contoh ni menunjukkan ayat-ayat ini semua merupakan ayat tunggal. Okey, boleh faham setakat ni Okey, Ahmad pulang pada waktu senja. Okey, Ahmad pulang pada waktu senja. Subjek Ahmad, pulang pada waktu senja merupakan predikat. Jadi contoh-contoh ni menunjukkan ayat tunggal. Baik, seterusnya yang ini bukanlah sukar tetapi memerlukan perhatian daripada kamu sendirilah pelajar Ayat majmuk. Seperti mana yang saya telah maklumkan sebelum ni, ada 3 jenis ayat majmuk dan salah satunya ayat majmuk gabungan. Gabungan ni maksudnya dia akan gabungkan 2 ayat atau lebih menjadi satu ayat panjang. Contohnya dengan kata hubung dan atau tetapi. Kamu lihat pada paparan ini, contoh paling mudah. Murid-murid berlari dan bernyanyi. Ada 2 kata kerja di situ, betul? Berlari dan bernyanyi. Dan kata hubung. Jika dipecahkan, dicerakinkan, dipisahkan, maka kita akan dapat 2 ayat tunggal dalam ayat tersebut. Contohnya, murid-murid berlari, murid-murid bernyanyi. Ini maksudnya cerakinkan ayat ataupun pisahkan ayat. Satu ayat majmuk tersebut kita pisahkan menjadi 2 ayat tunggal. Boleh faham setakat ni? Baik, kita pergi ke slide yang seterusnya. Seterusnya, saya bagi lagi contoh untuk ayat majmuk gabungan. Kalau anda lihat pada paparan ini, anda akan dapat lihat tetapi sambil. Contoh, Sami dan Zaki, adiknya belajar di Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, Sungai Petani Kedah. Ayat tersebut sebenarnya berasal daripada 2 ayat tunggal. Kamu lihat dalam kotak yang saya telah sediakan. Salmi dan Zaki. Ada 2 subjek di situ kan? Maksudnya ada 2 ayat. Kemudian ayat tunggal tersebut digabungkan dengan kata hubung dan. Cuba tengok ayat tunggal A dan ayat tunggal B. Yang membezakan adalah subjeknya. Salmi dan juga Zaki adiknya. Boleh faham setakat ni? Saya teruskan.
Seterusnya, contoh ayat majmuk gabungan lagi tetapi menggunakan kata hubung yang berbeza. Contohnya di sini, sambil. Ayat tersebut, dia menunggang basikal sambil bernyanyi. Menunggang, bernyanyi. Ada dua kata kerja bukan? Dan dihubungkan dengan kata hubung sambil. Dicerakinkan akan menjadi dua ayat tunggal. Yang pertama, dia menunggang basikal. Yang kedua, dia bernyanyi. Boleh? Seterusnya, kita lihat. Contoh bagi kata hubung tetapi. Syahidan menjadi doktor tetapi adiknya menjadi peguam. Dicerakinkan, dipecahkan menjadi kata tunggal. Bukan kata tunggal, ayat tunggal. Dapat? Syahidan menjadi doktor yang pertama. Yang kedua, adiknya menjadi peguam. Baik, seterusnya. Atau, yang ni mudah ya bagi saya. Ayah balik esok atau lusa? Esok atau lusa? Maksudnya ada dua pilihan di situ. Jadi ayat tunggal yang pertama, ayah akan balik esok. Yang kedua, ayah akan balik lusa. Boleh ya setakat ni? Seterusnya, tadi yang pertama ayat majmuk gabungan. Sekarang kita masuk jenis yang kedua, iaitu ayat majmuk pancangan. Dalam ayat majmuk pancangan ni ada 3 ya pecahan. Yang pertama, ayat majmuk pancangan relatif. Melibatkan kata relatif yang. Bila ada yang tu kamu nampak, itu dah menunjukkan ayat tersebut ayat majmuk. Jadi contohnya di sini. Saya bagi satu contoh. Saroja memakai sari yang berwarna ungu. Saroja memakai sari. Satu ayat induk, ayat utama dia. Kemudian ada ayat kecil. Sari itu berwarna ungu tetapi telah digabungkan menggunakan kata relatif yang. Jadilah Saroja memakai sari yang berwarna ungu. Kamu kena lihat paparan ni baru kamu boleh tangkap apa yang saya maksudkan sebenarnya. Seterusnya, ayat majmuk pancangan jenis yang kedua iaitu komplement. Kenapa komplement? Sebab di sini menggunakan kata komplement bahawa dan juga kata untuk. Dua je, bahawa, untuk. Contoh, Encik Arif menerangkan bahawa anaknya sakit. Encik Arif tu ayat tunggal induk lah. Okey, kemudian ada ayat kecil, anaknya sakit. Jadi digabungkan, okey, dimajmukkan menggunakan kata hubung komplement bahawa. Jadilah Encik Arif menerangkan bahawa anaknya sakit. Maksudnya kat sini, kalau kamu jumpa dalam ayat tu ada perkataan untuk, ada perkataan bahawa, memang sah, tak lain tak bukan. Itu merupakan ayat majmuk. Seterusnya, ayat majmuk pancangan keterangan. Maksudnya dalam pancangan tadi kan ada 3 jenis. Ini jenis yang ketiga lah untuk dalam kategori ayat majmuk pancangan, iaitu keterangan. Keterangan ni maksudnya menerangkan sesuatu. Jadinya, kalau awak lihat pada contoh tersebut, pada paparan ini, dia tidak dapat hadir ke majlis itu kerana dia tidak sihat. Kerana. Kalau awak nampak misalnya kerana, lantaran, oleh sebab, memang ayat tu merupakan ayat majmuk. Baik, ini merupakan sambungan kepada kata-kata pula ayat majmuk, pancangan, keterangan. Ada keterangan akibat, keterangan syarat, keterangan waktu, keterangan pertentangan, harapan, cara, tunjuk dan juga perbandingan. Contoh perkataan hingga, sehingga, sekiranya, andai kata, jikalau, jika, kalau, kesemua contoh-contoh tersebut tu, sekiranya kamu jumpa dalam ayat menunjukkan bahawa ayat tersebut merupakan ayat majmuk. Makanya, contohnya dalam latihan saya beri, kenal pasti apa kata keterangan dia ataupun kata kunci yang menyebabkan ayat tersebut menjadi ayat majmuk. Okey. Yang terakhir. Ini jenis yang terakhir. Ayat majmuk campuran. Tadi saya telah maklumkan. Dalam ayat majmuk ada 3 jenis. Ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan kemudian ayat majmuk yang terakhir ini ialah ayat majmuk campuran. Campuran ni maksudnya ayat tunggal tu contoh dalam satu ayat majmuk tu lah. Okey, ada 2 ayat tunggal digabungkan ataupun ayat majmuk tu sendiri mungkin merupakan deretan ataupun digabungkan melalui pelbagai ayat majmuk. Saya bagi contoh. Yang ni awak tengok pada paparan ni ya.
Razali sedang menonton televisyen tetapi kakaknya Rahimah yang belajar di tingkatan 5 masih menelaah buku pelajaran. Saya kuningkan bahagian tetapi dan juga yang. Sebab apa? Kedua-dua tersebut merupakan kata kunci bagi menunjukkan ayat tersebut merupakan ayat majmuk. Okey. Sekiranya dipecahkan, ayat tersebut boleh dapat 3 ayat tunggal. Kalau awak lihat di situ. Razali sedang menonton televisyen yang pertama, kakaknya Rahimah masih dalam buku pelajarannya yang kedua, dan ayat tunggal yang ketiga, kakaknya Rahimah belajar di tingkatan 5. Okey. Seterusnya, latihan. Baik, latihan saya akan paparkan selepas ini. Sila jawab dalam buku Bahasa Melayu 2. Kemudian seperti biasa, salin soalan, kemudian jawab jawapan. Tulis tarikh dan hari, kemudian ambil gambar dan boleh muat naik dalam tapak Google Classroom seperti biasa. Seterusnya, cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah ini kepada 2 ayat tunggal tanpa mengubah maksud asalnya. Sila jawab setiap soalan yang saya senaraikan ini. Nombor 1 sehingga nombor 10. Cerakinkan kepada 2 ayat tunggal. Baik, cerakinkan tu maksudnya pisahkanlah ataupun ceraikan. Kemudian yang ini saya bagi petikan pendek. Sila cerakinkan menjadi 6 ayat tunggal tanpa mengubah maksudnya.